اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Wah, ramai juga peminat Tok Awang Angah menanti-nanti episod yang seterusnya ya. Dah bertangguh beberapa hari untuk episod yang ke-83 ni. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mana support sampul raya custom dengan saya. Untuk makluman, saya dah tutup order, tak sempat dah ni nak buat. Nanti nak post nanti takut terlambat. Jadi baiklah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya. Episod yang ke-83 daripada Tok Awang Angah yang bertajuk Berenga Menghurung Tubuh dan juga Jubah Putih di Hutan Bakau. Peristiwa ini telah berlaku beberapa tahun dahulu apabila harimau mengganas di kampung Ulu Sali di Pelangai sempadan dengan Pahang dengan Negeri Sembilan menangkap kerbau ternakan. Tetapi bagi Ulung Sali, kenangan itu tetap disimpannya baik-baik dalam hati. Kalau saya ke rumahnya, Ulung Sali tetap akan ceritakan bagaimana kerbau jantannya terpaksa ditembak oleh orang-orang kampung. Sayang benar Tok Ulung pada kerbau jantan tu, beritahunya setiap kali mengingat kembali peristiwa tersebut. Tapi, kalau tak ditembak mati, nanti kerbau tu mengamuk pula. Habislah orang-orang kampung ni ditebungnya, ujar Ulung Sali lagi lantas mengisap rokok yang terjepit di celah bibirnya. Tu dia, tebung. Apa benda tebung tu? Sodok agaknya. Baik, kita teruskan. Ni dia beritahu. Perkataan tebung itu mungkin tidak difahami oleh orang-orang di luar kampung Pelangai dan sekitarnya seperti Mentaus, Simpang Durian dan Mancis. Maksud sebenarnya ialah ditanduk. Ditanduk, dirodok. Lebih komen itu ditanduk ya. Disebabkan saya sering ke sana, maka mudahlah saya memahami perkataan-perkataan logat orang kampung berkenaan sebanyak sedikit. Kerbau kesayangan Ulung Sali itu meragut rumput bersama dengan kerbau-kerbau lain di hujung sawah berhampiran dengan sempadan hutan. Orang-orang kampung yang sedang bekerja di sawah, termasuklah Ulung Sali sendiri, hairan mendengar kerbau jantan itu tiba-tiba menguak dengan kuat. Mereka melihat ia berjalan mengiring meninggalkan kerbau-kerbau betina lain yang sedang meragut rumput. Tidak semena-mena, dia menyerbu ke arah belukar kecil berhampiran dan menghayunkan tanduknya yang runcing. Apabila kepalanya terangkat, orang ramai melihat seekor harimau belang bagaikan bertenggek di atas kepala itu dengan ngauman yang sangat menggerunkan. Orang-orang yang melihat kejadian itu menyangkakan harimau belang itu cuba menangkap kerbau jantan Ulung Sali kerana dia bertenggek di kepala kerbau dengan tangan dan kakinya yang mencakar-cakar. Tetapi kerbau jantan Ulung Sali masih juga tertegak sekalipun kepalanya menunduk mencium bumi. Setelah diamati, macam tak betul ayat ni. Setelah diamati, barulah mereka menyedari bahawa kerbau jantan itu telah menanduk harimau yang cuba menghendap mangsa di sebalik belukar. Disebabkan tubuh harimau itu berat dan terlekat pada tanduknya. Sakit. Kerbau jantan Ulung Sali tidak dapat melepaskan harimau berkenaan yang tersangkut di hujung tanduk yang meruncing. Bagaimanapun, orang-orang kampung yang datang mengelilingi kerbau jantan itu melihat harimau berkenaan sudah pun mati. Jelaslah pada mereka hujung tanduk kerbau tersebut menembusi bahagian dadanya. Ulung Sali mengajak orang-orang kampung melepaskan harimau berkenaan daripada hujung tanduk kerbau jantannya, tetapi dinasihatkan oleh orang-orang kampung supaya jangan lakukan demikian. Kerbau macam ni biasanya akan naik minyak. Kita mesti sembelih dia, kata Abang Amut mengingatkan. Pandai Abang Amut nak makan daging peri Kata-kata Abang Amut itu disokong oleh orang ramai kerana mereka menyedari kerbau terluka atau selepas berkelahi akan mudah naik minyak. Ia akan mengamuk menanduk sesiapa sahaja sekiranya terlepas. Akhirnya, terpaksalah juga Ulung Sali bersetuju supaya kerbau itu ditembak dan disembelih.
Kematian kerbaunya itu memang terkilan sangat pada hati Ulung Sali, apalagi kematiannya dalam keadaan yang menyedihkan. Kerbaunya itu terpaksa dibunuh sekalipun telah berjasa besar menyelamatkan kerbau ternakan orang kampung daripada serangan harimau yang ganas. Sampai bila-bila pun, Tok Ulung dia akan kenang betul-betul kerbau jantan dia tu, ujarnya semasa datang berkunjung ke rumah saya. Dia datang pun kerana dijemput oleh Bahaman, iaitu cicitnya yang tinggal di Hulu Kelang. Bahaman inilah yang menghantar dia ke rumah saya kerana Ulung Sali memintanya membawa dia ke rumah saya. Ni kau dah tahu rumah Angah ni kan? Angah juga. Famous betul nama ni ya. Baik, kita teruskan. Kau dah tahu rumah Angah ni. Selalu-selalulah datang cari dia ya. Katanya mengingatkan Bahaman setelah menceritakan semula peristiwa kerbaunya berjaya membunuh harimau ganas. Sama jugalah, dah tahu Angah ni kat mana kan. Kalau lalu jangan lupa horn ya. Terbaiklah. Abang-abang pilot lah, pilot darat selalu ya. Bahaman sekadar mengangguk dan tersengih-sengih. Orang muda sepertinya memang sukar mengenali saudara mara yang hanya bau-bau bacang saja, sekiranya tidak diperkenalkan oleh orang-orang peringkat yang lebih tua. Ini disebabkan masing-masing sudah duduk berjauhan, di samping tidak mengetahui akan salah silah keturunan sendiri. Angah ni, pangkat bapak pada engkau. Takkanlah dia nak cari engkau, tapi kenalah kau cari dia. Suara Ulung Sali, keras dan garau sambil mengerling Bahaman di sebelahnya. Saya lupa pula. Memanglah nama dia Angah. Dah kisah pun pasal Tok Awang Angah kan? Itulah banyak sangat buat cerita himpunan kisah mistik. Lupa dah pula jalan cerita dah. Bagi kita teruskan. Saya ni memang pernah dengar lah mengenai Pak Ngah ni. Tapi inilah pertama kali saya berjumpa. Beritahu Bahaman tersengih-sengih memandang isteri saya keluar menatang dulang minuman. Mak Ngah kau ni selalu sangatlah datang ke pelangai. Ulung Sali menjelaskan kepada cicitnya sebaik saja isteri saya meletakkan dulang minuman di atas meja. Iyalah, orang peringkat muda. Manalah kami nak ingat. Ujar isteri saya menghela nafas perlahan. Manalah kami tahu Bahaman mempunyai hubungan keluarga kalau Ulung Sali tidak jelaskan. Sejak lama bekerja di Kuala Lumpur, memang dia tidak pernah menjengah ke rumah kami. Dia sendiri pun tidak tahu fasal hubungan kekeluargaan itu. Hanya melalui beberapa orang kenalannya sahaja dia tahu mengenai diri saya. Saya juga tidak tahu di mana saudara mara Ulung Sali yang bekerja di Kuala Lumpur. Kalau saya tahulah Ulung Sali datang ke rumah saudara maranya, memang saya sendiri akan mengambil dia untuk datang ke rumah. Baik, kat sini ada delok perempuan seorang lagi. Suara lebih kurang. Onyang ni pun datang kerana dijemput. Kalau tidak, memang tidak mahu. Mana mahu dia datang. Beritahu Raona, isteri Bahaman. Susah sangat nak bawa dia ke sini. Nak ke kebun lah. Nak bagi makan ayam itik lah. Ada saja alasan dia tu. Katanya menambah. Engkau dah tua esok. Kau rasalah semuanya tu. Sambut Ulung Sali tertawa macam mengejek Raona. Tubuhnya masih lagi kelihatan bertenaga sekalipun usianya sudah hampir 100 tahun. Memang Bahaman yang menjemput Ulung Sali disebabkan anak mereka yang berusia 2 tahun sering sakit-sakit sejak dilahirkan. Sebab itulah Ulung Sali datang membawakan daun serum untuk dijaramkan. Di samping mengubatinya untuk tempoh selama 3 hari berturut-turut. Bagaimanapun, Ulung Sali mendesak supaya Bahaman membawa anaknya balik ke kampung sekiranya masih juga belum sembuh. Sakit yang dihidapi oleh anak Bahaman itu ialah kudis pada seluruh tubuhnya. Apabila dibawa ke hospital, kudis itu akan hilang untuk seminggu saja. Kemudian akan kembali semula menanah dan berair-air. Semasa Bahaman datang ke rumah saya bersama dengan Ulung Sali, anaknya yang kecil ini masih lagi berkudis, tetapi tubuhnya tetap segar bugar. Dia bermain riang dengan anak-anak saya. Sakit yang macam mana ni? Saya bertanya sambil memerhatikan anak kecil Bahaman bermain riang. Entahlah, Pak Ngah. Beritahu Raunah bagaikan terbayang rasa putus asa pada wajahnya. Tengoklah badannya tu. Penuh dengan kudis. Tak nak sembuh. Dah puas berubat di hospital dan klinik.
Jelasnya perlahan bercampur sayu. Habis, tak juga baik-baik ya. Isteri saya pula mencela. Macam itulah Mak Ngah. Katanya mengeluh pendek. Apabila makan ubat, kudis tu kering. Tapi seminggu lepas tu, berbalik semula sakit dia. Ujarnya mencebik bibir. Tubuh anak kecil itu dipenuhi dengan kudis, tetapi kelihatan sudah kering berparut. Setelah kan dia haram. Allahu Akbar. Sorry guys. Ini bukan cerita pasal fatwa. Aduh. Maaf ya. Saya ulang balik. Setelah dijaramkan oleh ulun sali dengan air ketum. La ilaha illallah. Teruk sangat ni. Saya kena hati-hatilah dengan perkataan rum, ram ni. Kejap saya baca sekali lalu sekejap baik saya ulang balik Setelah dijaram oleh ulun sali dengan air daun serum, kudis itu mulai mahu sembuh. Ulun sali memberitahu anak kecil itu terkena kenan semasa dalam kandungan lagi. Sukar jugalah saya hendak memahami kenan yang dimaksudkan oleh ulun sali itu. Menurut kepercayaan orang-orang di kampung, penyakit kenan itu berpunca daripada gangguan yang bersangkutan perbuatan ibu dan ayah bayi semasa dia di dalam kandungan. Misalnya, kalau si ayah memukul katak semasa bayi di dalam kandungan ibunya, berkemungkinan bayi yang lahir itu menghidapi kenan seperti katak yang kena pukul itu. Tetapi, bagaimana pula ulun sali boleh mempercayai kenan ini kerana penyakit kudis di seluruh badan ini pernah menghigapi adik iparnya, iaitu Saibah. Ramai juga orang kampung itu percaya Saibah terkena kenan harimau belang yang mati ditebung oleh kerbau jantan ulun sali. Selepas peristiwa kerbau jantan menanduk harimau itu, orang-orang kampung tidak menghiraukan sangat bangkai harimau berkenaan. Mereka hanya mengambil kerbau jantan yang sudah ditembak dan disembelih itu sahaja. Abang Amut menyuruh Mat David dan Lias Badak membuang bangkai harimau tersebut ke sungai. Entah macam mana, bangkai harimau yang dicampakkan oleh Mat David dan Lias Badak ke sungai itu tidak hanyut ke hilir. Ia tersangkut pada tunggul di tebing sungai. Ketika inilah Saibah yang mahu memancing tiba-tiba terkejut apabila terserempak bangkai harimau yang tersadai pada tungkul kayu di tebing sungai sudah hampir reput dengan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ulat berenga. Akibat terkejut melihat bangkai harimau tersadai di tunggul kayu di tebing sungai itu, Saibah diserang dengan demam yang menggigil. Hampir seminggu juga dia terkejang di tempat tidur, diganggu oleh igawan yang menakutkan. Dia terpekik-pekik pada tengah malam meminta tolong kerana mengigau dikejar oleh harimau yang tersangkut pada tunggul di tepi tebing. Seminggu Saibah terlantar sakit. Suaminya, Ngah Derani, tidak dapat turun ke sawah kerana menunggu isterinya terkejang di tempat tidur. Dia tidak yakin untuk meninggalkan Saibah dijaga oleh anak-anak di rumah tatkala dia mengerjakan sawah di bendang. Terpaksalah Ngah Derani sendiri membantu Saibah kalau mahu membuang air kecil atau air besar. Semasa ulun sali datang menziarahi Saibah, adik iparnya itu, dia melihat keadaan Saibah bertambah tenat. Kudis yang merebak ke seluruh badan itu sudah membengkak dan menanah hinggakan ada yang dihurungi oleh ulat berenga sebesar pangkal lidi. Boleh jadi Kak Saibah ni ketulahan, kata adiknya Abang Amut yang menyedari sikap kasar perempuan itu terhadap suaminya sendiri. Pernah Abang Amut melihat Saibah membangunkan Ngah Derani daripada tidur dengan menunjalkan hujung kakinya sahaja. Tetapi ulun sali tidak percaya dengan dakwaan Abang Amut. Bagaimanapun, daripada keadaan penyakit Saibah itu, ada tanda-tanda ia mempunyai kaitan dengan ketulahan. Kudis yang tumbuh pada seluruh tubuhnya memang sama dengan kudis yang dihidapi oleh orang yang terkena ketulahan. Mula-mula ia tumbuh terbelak-belak pada kulit seperti dihinggapi panau. Lama-kelamaan akan bertukar menjadi merah dan meruam berbintik-bintik. Ketika ini, Saibah akan berasa gatal merenyam-renyam menyebabkan dia menggaru sampai ditonyoh-tonyohnya badan ke dinding. Darah akan memercik daripada bekas digaru itu hingga kudis pula yang mula membengkak. Sedikit demi sedikit akan mengganggu nanah sampai berbau busuk dan hanyir. Aku percaya sangat ini ketulahan pada Ngah Derani. Abang Amut tetap menuduh kakaknya demikian. Tengoklah macam mana dia buatkan Ngah Derani. Macam anak-anak saja dilakukannya, ujarnya bagaikan kesal dengan sikap kakaknya selama ini yang terlalu langgar bahasa dengan suami sendiri. Ketulahan ni bukan boleh buat main-main lah Amut. Ulung Sali mengingatkan dia.
Aku percaya Kak Saibah ni ketulahan pada Ngadrani. Ulangi Abang Amut memberi pendapatnya semasa berunding mahu mengubati penyakit Saibah. Sepanjang yang aku ingat, tak ada pula Saibah ni menderaka pada aku. Jelas Ngadrani pula semacam membantah dakwaan adik iparnya. Ni, Ngadrani kau memang tak nampak lah sebab dia yang kena. Beritahu Abang Amut masih bertagan. Jauh di sudut hatinya dapat membayangkan bahawa Ngadrani sudah terkena ubat goda-goda Saibah. Sebab itulah Ngadrani tetap memandang segala perbuatan isterinya terhadap dirinya baik belaka. Ketika berbincang mahu mengubati penyakit Saibah itulah Abang Amut mendedahkan kejadian yang pernah berlaku semasa kenduri majlis kahwin anak mereka. Abang Amut beritahu Faisal dia terlalu mengantuk hingga tertidur di penanggah di sisi Ngadrani. Keesokan paginya, Saibah datang menggerakkan Ngadrani supaya bangun segera mengambil sayur yang dipesan daripada Mail Badut. Tetapi lelaki itu mengeliat-ngeliat malas. Dia masih lagi terasa mengantuk dan keletihan akibat sama-sama tercongok menunggu penanggah bersama dengan Abang Amut. Disebabkan Ngadrani mengeliat-ngeliat tidak bingkas bangun, Saibah menjadi marah. Lantas dia naik ke atas pangkin penanggah menunjal ibu jari kakinya ke punggung Ngadrani. Kemudian menyepak-nyepak betis Ngadrani, menggesa lelaki itu segera bangun. Perbuatan ini memang dilihat sendiri oleh Abang Amut. Malu juga dia dengan sikap kakaknya yang berkasar terhadap suami sendiri. Cepat-cepat dia memarahi kakaknya kerana tidak menghormati suami. Tersipu-sipu juga Saibah apabila dia jerkah oleh Abang Amut. Sedangkan Ngadrani hanya tersengih-sengih sahaja, seolah-olah isterinya sengaja bergurau dan menyepak-nyepak betis. Itu contoh yang saya lihat sendiri. Tegas Abang Amut penuh yakin bahawa Saibah memang geruh ketulahan. Selama ni memang kita tahu yang Kak Saibah melayan Ngadrani macam budak-budak saja. Dia tetap mendakwa penyakit yang dihidapi Saibah itu disebabkan ketulahan bersikap kasar kepada suami sendiri. Kalau betul dia ketulahan pada aku, bila-bila pun aku ampunkan, sahut Ngadrani ikhlas. Tetapi penyakit Saibah tidak akan sembuh kalau sekadar berbincang sesama sanak saudara tidak habis-habis sehari suntuk. Dalam masa berbincang itu, usaha mengubati tidak juga dilakukan. Pada bahagian badan Saibah yang ditumbuhi kulit itu, kulitnya tegang mengening-ening macam buah kundang yang masak. Kalau aku ketulahan Ngadrani, aku sanggup minum air basuh kaki dia. Perlahan Saibah memberitahu, semacam merayu agar dirinya dikasihi. Dia sudah tidak bertahan lagi menanggung derita kesakitan kudis yang dihidapinya itu. Pada bahagian pelipat atas betisnya, di bawah ketiak dan di bahagian punggung, baunya sudah busuk beruap-uap. Manakala di bahagian bawah lehernya, ada daging sudah reput. Di samping kelihatan ulat berengga sebesar pangkal lidi bergerak-gerak di celah daging busuk itu. Lebih baik mati saja daripada menanggung sakit macam ni, keluh Saibah merintih-rintih dalam nada yang sungguh kecewa. Jiran-jiran yang datang menziarahi memang terasa belas melihat keadaan Saibah yang kelihatan seolah-olah mayat busuk yang bernyawa. Dia juga mengakui akan perbuatannya yang sering bersikap kasar terhadap Ngadrani selama ini, yang sepatutnya tidak wajar dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya sendiri. Tetapi dia percaya sikap perengusnya itu dapat diterima oleh suaminya, iaitu Ngadrani. Lelaki itu tidak tersinggung sedikit pun dengan sikapnya, malah Ngadrani tetap mencurahkan kasih sayang terhadapnya. Memang ada jiran-jiran menuduh dia menggunakan ubat guna-guna bagi menundukkan Ngadrani supaya suaminya sentiasa menurut hujung telunjuknya setiap masa. Bagaimanapun Saibah tahu dia tidak pernah menuntut sebarang amalan ubat guna-guna. Kebetulan Ngadrani memang seorang yang lemah lembut dan jarang melenting kalau marah. Jarang melenting marah kalau dia tidak benar-benar terdesak. Sebab itulah orang ramai di kampungnya menuduh Saibah menggunakan ubat guna-guna untuk menundukkan Ngadrani. Malah, Abang Amut sendiri beranggapan demikian. Setelah berbincang sesama semua sanak saudara, Ulung Sali bersetuju mengubati Saibah. Apalagi Ngadrani memang adik kandungnya sendiri. Kalau bukan dia bersusah payah mengambil berat semasa Ngadrani dalam kesusahan, siapa lagi yang boleh diharapkan? Kalau begitu, kita beri minum dan mandikan Saibah dengan air basuh kaki Draani. Ulung Sali membuat keputusan. Memang dia sendiri tidak tertahan melihat keadaan Saibah yang semakin terseksa. Ubatkanlah aku ni, Ulung, rayu Saibah lagi.
Dia terkejang sahaja di atas tikar beralaskan daun pucuk pisang akibat tidak tertahan menanggung bahang panas yang menyerap ke seluruh badan. Keadaan ini semakin meyakinkan orang-orang kampung akan dakwaan Abang Amut bahawa Saibah benar-benar menderita sakit akibat ketulahan menderhaka kepada suami. Bahang panas itu maafkan saya. Bahang panas itu pada pendapat mereka adalah bahang daripada api neraka yang membakar seluruh jiwa Saibah. Ampunkan aku, Ngah. Mata Saibah layu memandang ke arah suaminya. Aku ampunkan, sahut Ngadrani bergetar menahan rasa taru dan menusuk perasaan. Macam mana besar pun dosa kau pada aku. Memang aku ampunkan. Bisiknya meminta isterinya bersabar menanggung penderitaan yang datang secara mendadak mengganggu keluarganya. Anak-anak mereka yang sudah berumah tangga juga datang berkumpul di rumahnya sebaik sahaja diberitahu mengenai penyakit Saibah. Kudis pekung yang merebak ke seluruh badan itu menyebabkan tubuh Saibah semakin lemah. Bermacam-macam ubat telah dipupukkan supaya kudis itu tidak mengganggu. Tetapi keadaannya semakin bertambah pasang kalau cuba-cuba diubati. Kepala Saibah yang panas dipupuk dengan daun sedingin. Manakala kudis pada seluruh badan itu dipupuk pula dengan pucuk jambu batu yang digiling dengan gambir. Ulung Sali sendiri yang menyuruh pupukkan supaya ulat berenga pada celah daging reput itu mati tergolek ke tikar. Air Yasin yang didoakan oleh Lebay Budin juga diminumkan. Dijaramkan juga ke kepala hingga basah lokos. Namun, keadaan Saibah tidak juga beransur kurang. Dia terus terkejang saja dikelilingi sanak saudara yang hampir putus asa setelah puas berikhtiar mengubatinya. Ngah Derani tidak henti-henti melakukan sembahyang sunat hajat setiap kali selesai fardu maghrib, memohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar disembuhkan penyakit isterinya. Tetapi setiap kali Saibah meneguk air doa surah Yasin, kelihatan tenaganya pulih sedikit. Dia dapat menggerakkan tubuhnya di samping membuka mata memerhatikan sanak saudara dan jiran-jiran yang datang berkumpul mengelilingi dia. Bagaimanapun, keadaan penyakitnya masih tidak berubah. Nafasnya berombak-ombak bagaikan tersumbat di hidung. Setelah masing-masing bersetuju mengakui bahawa penyakit yang dihidapi oleh Saibah berpunca daripada ketulahan kepada suaminya Ngah Derani, maka Ulung Sali pun mula membuat persiapan untuk mengubatinya secara demikian. Dia menyuruh Ngah Derani mengambil wuduk terlebih dahulu. Kemudian, sisa air daripada gayung terakhir selepas digunakan oleh Ngah Derani membasuh kaki diasingkan. Air basuh kaki ni buat syarat je, beritahu Ulung Sali. Perlahan setelah mendapat mengagak mereka di situ menyangka yang air daripada basuhan kaki Ngadrani sendiri perlu ditadah. Yang sebenarnya, air yang diperlukan itu hanyalah lebihan air yang digunakan oleh Ngadrani setelah selesai mengambil wuduk. Air itu masih lagi bersih lagi. Air itu masih bersih lagi berbaki di dalam tempayan. Tidak kotor kalau digunakan untuk minum sekalipun. Seminggu selepas Saibah diberikan minum air basuh kaki Ngadrani itu, dia semakin bertambah lemah. Tubuhnya juga kurus disebabkan tidak berselera untuk menjamah makanan. Bau busuk daripada tubuhnya semakin beruap-uap. Ulung Sali sendiri sudah kehabisan upaya untuk mengubatinya. Kalau macam ni, kau panggilkan Aki Sahak di Mentauslah, Amut, ujar Ulung Sali setelah melihat keadaan Saibah tidak juga sembuh. Abang Amut bersetuju untuk menjemput Aki Sahak. Walaupun jauhnya tidak sampai 15 batu, tetapi Abang Amut bimbang juga sekiranya Aki Sahak tidak ditemui. Kadang-kala ada sahaja orang yang akan mengambil Aki Sahak hingga sampai ke Cenur di Pahang atau ke Serting di Jempol. Kalau Aki Sahak tidak ditemui, ke mana pula mahu dicari? Tetapi dia terpaksa juga mencari Aki Sahak disebabkan permintaan Ulung Sali sendiri. Kalau sudah Ulung Sali sendiri tidak berupaya mengubati Saibah, sudah tentulah tidak ada siapa pun lagi di kampung itu yang sanggup mengubatinya. Selama ini mereka di situ memang mengharapkan Ulung Sali mengubati mereka yang sakit. Seperti yang dijangkakan, memang Aki Sahak sudah dibawa orang ke Mentakap. Sekalipun dia berasa hampa, namun Abang Amut berpesan juga pada isteri Aki Sahak. Dia minta benar agar orang tua itu datang juga ke Pelangai. Kebetulan sepupu saya Ustaz Mak Deh ada di rumah Aki Sahak semasa Abang Amut sampai. Alhamdulillah, Ustaz ada dekat sini. Terbayang kegembiraan pada wajah Abang Amut sebaik ternampak Mak Deh menjengah di tingkap. Bila Ustaz ke sini? Cepat saja dia bertanya sambil mendongak dari tengah halaman.
Baru pagi tadi Abang Amut, sahutnya perlahan. Dia mengenali Abang Amut ketika lelaki itu masih menetap di situ sebelum berpindah ke Pelangai. Selepas memberitahu dia sudah pindah ke Pelangai, Abang Amut terus menerangkan nasib yang menimpa kakaknya, Saibah. Dia juga menjelaskan Ulung Sali sendiri menyuruh memanggil Aki Saha. Marilah Ustaz, tengok-tengokkan dulu. Tidak bertangguh Abang Amut mempelawa Mak Teh. Saya pun dah lama ni tak jumpa Ulung Sali, katanya, semacam bersetuju mengikut Abang Amut ke Pelangai. Terlalu gembira Ulung Sali apabila diberitahu Mak Deh datang bersama dengan Abang Amut. Terhinggut-hinggut dia membonceng di belakang basikal Abang Amut melalui kebun getah berlorong kecil. Dah berapa lama Kak Saibah tu sakit? Mak Deh menyoal sebab melihat Saibah terkejang di tempat tidur. Dah dekat sebulan, beritahu Ngadrani sebab menahan kesedihan. Mengapa yang tak dibawa ke hospital? Soal Mak Deh berpaling kepada Ngadrani. Ustaz fikir, elok ke kalau dibawa ke hospital? Salah ni. Saya ulang balik ya. Ustaz fikir, elok ke dibawa ke hospital? Abang Amut keheranan dengan soalan Mak Deh. Terdiam Mak Deh. Dia kembali merenungi ke dalam mata Saibah yang pejam tertutup rapat. Kemudian dia menggiling-giling kepala sambil menghela nafas. Kalau ketulahan, dah pun diberi air basuh kaki suaminya, jelas Abang Amut selanjutnya. Ketulahan apa pula? Kesal benar Mak Deh dengan penjelasan tersebut. Kalau ada Pak Tua Mahat bagus ni. Tapi tak apalah, kita berserah pada kekuasaan Allah. Katanya memandang Ulung Sali yang sudah kebingungan dengan keadaan yang menimpa adik iparnya. Nak jemput Pak Tua Mahat? Tak apa, biar aku yang jemputkan. Lantas Abang Amut menawarkan diri. Dalam saat demikian, dia sanggup ke mana saja asalkan kakaknya dapat diselamatkan. Kalau pada Amut letih, saya pun boleh jemputkan. Tiba-tiba Talib, menantu Ngadrani bersuara. Dia tidak patut mendiamkan diri melihat keadaan emak mertuanya terkejang demikian. Kau tahu ke rumahnya dekat Mancis sana tu? Soal Abang Amut, bangun berundur sedikit dari tempat kakaknya terkejang. Tak tahu. Talib menggelengkan kepala. Sekalipun dia sudah menjadi menantu Ngadrani, tetapi bukanlah semua sanak saudara mentuanya dia kenal. Lagipun Pak Tuman itu cuma saudara dua pupu sahaja pada Ngadrani. Tak apalah dulu, Abang Amut. Mak Deh mendongak memandang Abang Amut yang tercegat di tengah rumah. Macam inilah, kita tengok dulu malam ni. Esok saya singgah di rumah Pak Tua Mahat. Dia menenteramkan suasana kelang kabut di situ. Kemudian dia berpaling pada Ulung Sali. Tok Ulung Sali janganlah putus asa ya. Lantas digamitnya Ulung Sali supaya merapati Saibah. Kita cuba lagi, bisiknya semacam memberi semangat pada Ulung Sali. Ulung Sali mengangguk perlahan. Kalau Mak Deh ada, Tok Ulung ni gagahlah sikit mahu mengubatinya. Dia memberi penjelasan sambil menepuk bahu Mak Deh. Tak ada siapa pun makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Mak Deh tiba-tiba bangun lantas mengambil wuduk di perigi. Tidak lama kemudian, dia naik semula, lantas bertinggung di hulu kepala Saibah. Dia mula membacakan Al-Fatihah dengan tidak menghiraukan jiran-jiran yang duduk berkeliling. Apabila dia membacakan 7 ayat terakhir daripada surah Yasin diikuti dengan ayatul kursi, ayat 13 surah Al-An'am dan ayat 82 surah Al-Isra, sekaligus Saibah terbatuk-batuk. Ulung serah pada Mak Deh ya? Ujar Ulung Sali apabila Saibah mula terbatuk-batuk selepas dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Saibah yang terbaring lemah hanya terkebil-kebil sahaja. Dia sendiri sudah putus asa untuk berubat. Biarlah nyawanya direnggut hingga seluruh tubuhnya kaku menjadi mayat. Hidup pun sudah tidak memberi erti kalau daging semakin reput dengan ulat berenga sebesar lidi menghurung tubuhnya. Ulung Sali tiba-tiba berdiri menggibaskan kain hitam sepanjang 2 hasta dari kepala hingga ke kaki Saibah. 3 kali Ulung Sali menggibaskan kain hitam itu. Tiba-tiba Saibah menangis tersedu-sedu. Abang Amut yang sebelumnya duduk jauh di ujung kaki, bingkas bangun mendekati kakaknya. Setelah mengibaskan kain hitam itu, Ulung Sali kembali duduk. Kemudian, dia berpaling ke arah Mak Deh yang tertunduk memejamkan mata sambil tangannya tidak lepas daripada kepala Saibah.
Dia mendengar Mak Din membacakan Al-Fatihah 3 kali sebelum merebahkan diri lantas tertidur di hulu kepala perempuan itu. Biarkan dia tidur macam tu, bisik Abang Mahmud. Salah orang lagi. Saya ulang balik ya. Biarkan dia tidur macam tu. Bisik Abang Mahmud memandang Ngahdrani kerana abang iparnya terkejut melihat Mak Deh rebah di situ. Ngahdrani menyangka yang Mak Deh pula dijangkiti penyakit isterinya hingga tiba-tiba saja rebah tidak sedarkan diri. Melihatkan Mak Deh sudah rebah di hulu kepala Saibah, segera pula Ulung Salih beralih duduk berhampiran dengan Mak Deh. Dia memegang tangan Mak Deh dengan membacakan Al-Fatihah juga. Kemudian dia senyap tidak berkata apa-apa. Setelah hampir 1 jam Mak Deh terbaring, barulah dia bangun. Matanya kelihatan merah seperti orang baru terbangun tidur sewaktu siang hari. Dia mengusap-usap tapak tangan ke mukanya sambil beristighfar beberapa kali. Macam mana Ustaz? Tidak bertangguh, Abang Mahmud bertanya. Serahkan saja pada Allah, bisik Mak Deh, keletihan, kemudian meminta air sejuk segelas untuk diminum. Tetapi Ulung Salih tahu Mak Deh sudah menembusi tempat persembunyian syaitan yang mengganggu Saibah selama ini. Bagaimanapun, Mak Deh menyembunyikan sahaja itu daripada sesiapa pun di situ. Mak Deh sudah sampai di kawasan gelap gelita serta angin kencang yang menghalang perjalanannya. Sayup-sayup di telinganya dia mendengar suara Ulung Salih menyuruhnya membaca surah Ad-Duha berulang kali. Kabut hitam yang menyelubunginya sekaligus hilang apabila dibacakan surah Ad-Duha. Tetapi angin kencang terus juga bertiup hingga pohon-pohon di sekitar kawasan meliuk-liuk. Cepat pula Mak Deh membacakan surah Al-Ikhlas 11 kali menyebabkan angin kencang terhenti macam serentak. Ketika ini Mak Deh merasakan dirinya berjalan di tebing sungai memerhatikan airnya yang keruh. Di satu selekoh, seekor bangkai harimau tersangkut pada tunggul kayu di tengah air. Bangkai harimau yang sudah busuk itu tiba-tiba bingkas bangun mahu menerkam ke arah Mak Deh. Tetapi terpelanting semula ke atas tunggul apabila Mak Deh menghembuskan dengan membaca Al-Fatihah. Kau nak berselindung di sebalik bangkai harimau? Ejek Mak Deh memerhatikan sekitarnya. Bangkai harimau itu bangun semula berlegar seperti seekor harimau ganas di tengah rimba. Apabila dia melaungkan azan 10 kali, bangkai harimau yang berlegar-legar itu terhenti. Dia melihat seorang lelaki tua berpakaian serba hitam menunggang belakang harimau tersebut. Ni, pasal apa yang kau ganggu Kak Saibah? Jerkah Mak Deh mengancam akan meneruskan azan. Seluruh tubuh orang tua itu robek-robek setiap kali azan dilaungkan. Dia tidak tertahan menanggung beban seksa. Dadanya pecah-pecah mendengar laungan azan itu. Orang-orang tu campakkan bangkai harimau atas rumahku, rungut orang tua itu dalam suara yang parau. Mak Deh tidak menghiraukan apa pun dalih orang tua itu dan diterus membacakan. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwal azizul hakim. Kemudian diteruskan lagi dengan membaca Kullu nafsin zaikatil maut. Dia ulangi 7 kali. Selepas itu dia menetap belakang tangan kanannya ke tapak tangan kiri. Menyebabkan tiba-tiba saja orang tua itu terduduk memegang pahanya. Terjerit-jerit dia meminta Mak Deh memberhentikan membaca ayat-ayat Al-Quran. Pahanya sudah terkulai, seperti dibelasah dengan kayu balak 5-6 pemeluk. Semalaman itu Saibah dapat tidur nyenyak. Tidak tergaru-garu lagi merintih. Namun, rahsia Mak Deh dapat melihat keadaan sebenarnya tidak diberitahu kepada sesiapa pun. Ketika saya belajar daripadanya, ada juga Mak Deh menceritakan mengenai penyakit Saibah itu. Semasa saya menemui Ulung Salih selepas beberapa tahun kejadian itu, pernah juga saya bertemu Saibah. Tetapi ketika ini adik Ulung Salih iaitu Ngahdrani sudah pun meninggal dunia. Saibah ada menunjukkan kepada saya parut kudis yang dihidapinya. Kisah Saibah ini memang sukar hendak dipercayai oleh mereka yang menilai dari akal biasa. Tetapi itulah yang pernah dialaminya. Bagaimanapun, saya tidak fikir kudis yang dideritai oleh anak kecil Bahaman ini dan Raunah itu sama seperti yang menimpa Saibah. Ini kudis biasa ni. Boleh jadi Kenan, boleh jadi Zawan. Beritahu Ulung Salih tersengih-sengih. Mengerling anak kecil itu yang asyik bermain tidak menghiraukan tubuhnya dihinggapi kudis gatal seluruh badan. Saya juga mengangguk perlahan. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. Akhirnya habis jugalah 17 muka surat ni. Alhamdulillah, seksa betul nak habiskan ya.
Apa pun kita akan bertemu lagi pada episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-84 yang bertajuk Langsir Menyerbu Jaring. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.